Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. طيب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. الحمد لله, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah masih lagi berikan keizinan kepada kita untuk berada dalam suatu majlis ilmu, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ini kita menyambung kembali pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah, kitab yang mensyarahkan Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala, yang menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulubihima وبعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء سائر مصنفاتهما وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Baik. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung kepada majlis ataupun kelas yang ke-43. Sambungan pada minggu lepas, mohon maaf kepada semua atas ada masalah teknikal pada minggu lepas menyebabkan video saya dia terlekat, tak bergerak. Jadi terpaksa untuk kita tangguhkan pada minggu lepas, dan insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk meneruskan pengajian dalam ilmu mustalah hadis, ilmu untuk kita berkhidmat kepada sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi insya-Allah sambungan kita masih lagi menyebut majlis yang ke-43 kerana majlis yang lepas kita anggap tak berjaya. Maka malam ni sambungan majlis yang ke-43 masih membicarakan tentang hadis mudallas, iaitu nauk yang kedua, tadlis asy-syuyukh. Telah kita bincangkan pada minggu lepas tentang tadlisul isnad. Ini pada minggu lepas telah kita bincang tentang tadlisul isnad, dan insya-Allah itu nauk yang pertama, dan malam ini kita akan tengok nauk yang kedua, tadlis asy-syuyukh, insya-Allah. Dan seperti biasa, sebelum kita meneruskan pengajian, marilah sama-sama kita mengulangi hafazan Manzumah Baiquniyah ini daripada bait yang pertama sehinggalah kepada bait yang ke-20, insya-Allah. Baik, qala an-nazim rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسم الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل
مسلسل قل ما على وصف آتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. طيب, Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita bacakan Manzumah Baiquniyah daripada bait yang pertama sehinggalah kepada bait yang ke-20 insya-Allah, iaitu yang mana malam ini kita masuk bait yang ke-20. Wathani telah kita bincangkan hadis mu'dal yang bait ke-18, wal mu'dal hadis yang gugur padanya dua orang perawi secara berturut-turut. Adapun mudallas itu ada dua jenis, ada dua cabang bagi hadis mudallas. Yang pertama, al-awwalu al-isqatu lisyaikhi wa an yanqula mimman fawqahu bi'an wa an, iaitu gugurnya syekh pada perawi hadis mudallis itu, lalu dia menakalkan, menyandarkannya kepada guru kepada gurunya yang digugurkan itu dengan menggunakan lafaz an ataupun an. Pada malam ini kita akan sambung pada nau' yang kedua, wathani, dan nau' yang kedua daripada hadis mudallas ataupun daripada jenis tadlis yang disebut sebagai tadlis asyuyukh la yusqituhu. Maka perawi mudallis itu la yusqituhu, tidaklah mudallis itu menggugurkan syekhnya. Yusqituhu yakni syekhnya, iaitu syekh yang beliau ambil riwayat hadis. Lakin yasif, tetapi perawi mudallis ini menyebutnya yasif dengan suatu sifat, awsafahu, menyebutnya yasif yakni yazkuruhu, maka dia menyebutnya ataupun mensifatkan sifat-sifat gurunya, awsafahu, sifat-sifat gurunya, bima bihi, dengan sesuatu yang dengannya, dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, yang tidak masyhur tadi, yang tidak dikenali, la yan'arifu, maka gurunya itu tidaklah dikenali, tidaklah diketahui tentang siapakah guru kepada perawi mudallis tersebut, kerana disifatkan dengan suatu sifat yang tidak masyhur bagi perawi tersebut. Nanti kita akan huraikan tentang bait yang ke-20 ini. Baik. Jadi kata qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata syarih rahimahullahu ta'ala, قال الشارح رحمه الله تعالى والنوع الثاني من نوعي التدليس تدليس الشيوخ وهو أن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف أو يصفه بما لم يشتهر به من كنية أو لقب أو نسبة إلى بلد أو قبيلة لأجل أن تصعب على غيره الطريق. Baik.
Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, wan-naw'u tsani, saya terjemahkan dahulu, wan-naw'u tsani, dan nau' yang kedua daripada nau' at-tadlis, iaitu nau' jenis ataupun bahagian yang kedua daripada nau' ataupun bahagian ataupun jenis hadis tadlis ini ialah tadlisus syuyukh, yang disebut sebagai tadlis asy-syuyukh, iaitu wahua, maka hadis mudallas ini yang ataupun jenis tadlis yang syuyukh ini, maka apakah ta'rifnya? Wa huwa an yusammiya shaykhahu, di mana perawi mudallis itu yusammiya shaykhahu, maka dia menamakan gurunya, ini menyebut nama gurunya dalam sanad hadis tersebut, alladhi sami'a minhu, yang mana dia mendengar hadis tersebut daripada gurunya, maka dia menyebut nama gurunya. Bighairi ismihil ma'ruf, tetapi dia menyebut nama gurunya dengan nama yang tidak ma'ruf, yang tidak dikenali, yang tidak diketahui oleh ramai perawi-perawi hadis yang lain ataupun para ulama-ulama hadis yang lain. Ataupun au yasifahu, ataupun perawi mudallis itu yasifahu, mensifatkannya, yakni mensifatkan syekh beliau, guru beliau, dengan sesuatu lam yashtahir bihi, bima lam yashtahir bihi, dengan sesuatu yang tidak masyhur dengannya, dengan disebutkan nama gurunya tersebut, sama ada dia menyebutkan nama gurunya itu dari segi min kunyatin, dari segi kunyah, nama panggilan tertentu, ataupun laqabin, nanti kita akan huraikan selepas ini insya-Allah, au laqabin, ataupun perawi mudallis itu menyebut gurunya dengan nama, dengan laqab, dengan gelaran, suatu gelaran yang tak makruf kepada gurunya tersebut. Au nisbatin ila baladin, ataupun perawi mudallis itu menisbahkan kepada gurunya itu dengan suatu nisbah kepada balad, kepada suatu negeri yang tidak makruf kepada guru tersebut, negeri ataupun tempat gurunya itu tinggal, menetap ataupun mendiaminya. Au qabilah, ataupun dinisbahkan kepada gurunya itu kepada qabilah yang tidak makruf kepada gurunya itu. Untuk apa? Li ajli an tas'uba ala ghairihi at-tariqu, supaya agar menjadi susah, tas'ub, menjadi payah kepada orang lain, kepada perawi-perawi yang lain ataupun para a'immah yang lain, a'immah hadis, untuk mengetahui jalan pengriwayatan perawi mudallis itu sehingga sampailah kepada penghujungnya. Sebab dinisbahkan kepada gurunya kepada nama ataupun sifat, kunyah, gelaran, laqab, gelaran, kunyah, panggilan, kepada nisbah suatu tempat ataupun qabilah yang tak makruf kepada gurunya, menyebabkan sukar untuk perawi-perawi lain mengenali siapakah gurunya. Ini guru kepada perawi mudallis tersebut. Baik, mari kita meneliti akan kalam syarih rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Taqrirat Saniyah ini. Taib, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyat rahimahullahu ta'ala, wa an-naw'u tsani min naw'i tadlis, tadlisus syuyukh, maka nau' yang kedua daripada nau' tadlis ataupun hadis mudallas ini, ada hadis mudallas yang disebut yang pertama, hadis mudallas disebabkan tadlis al-isnad, mudallasnya itu, kesamarannya itu disebabkan perawi menggugurkan perawi dalam sanadnya, dalam sanad tersebut, ini gurunya. Ini perawi mudallis menggugurkan gurunya dalam sanad tersebut, lalu disandarkan kepada gurunya dalam hadis tersebut. Adapun tadlis asy-syuyukh ini nau' yang kedua selepas tadlis al-isnad. Maka apakah maksud tadlis asy-syuyukh ini? Maka tadlis asy-syuyukh, kalau sebut tadlis lah kita bincangkan dalam kelas sebelum ini, dalam majlis sebelum ini, ta'rif hadis ataupun ta'rif tadlis secara dari segi bahasa, lughatan, dan juga istilah. Maka asy-syuyukh, maka asy-syuyukh jamak kepada asy-syaikh,
Asyuyukh jamak kepada asyikh. Dari segi bahasa ialah mereka yang sampai ke usia yang dah berusia, dah berumur ataupun tua. Syaikhukhah, man adraka asyaikhukhah, mereka yang sampai umurnya ke peringkat yang dah pun tua. Tua dipanggil syaikhukhah, maka syekh, yang mana kebiasaannya umur syekh ini sekitar lebih kurang dalam 50 tahun disebut sebagai syekh, orang dah tua, orang yang dah dewasa, warga kita sebut sebagai warga tua, warga emas, kan. Bahkan dalam bahasa Arab disebut syekh ini disebut sebagai syekh dari segi bahasanya, maka mereka yang mana tingkatan darjatnya lebih tinggi daripada istilah al-kahl. Al-kahl, kaf ha lam, kaf ha simpul dan juga lam, al-kahl. Al-kahl ini adalah kita kata juga mereka yang sampai ke darjat yang dewasa, yang mana sekitar umur antara 30 sehingga 50. 50 disebut sebagai syekh, maka 30 ke 50 disebut sebagai al-kahlu, al-kahl, kan. Jadi itu dalam bahasa Arab, dia punya istilah-istilahnya bagi suatu peringkat umur. Dan syekh ini pula atas kepada al-kahl, syekh atas kepada al-kahlu, tapi dia di bawah kepada al-harim. Ada lagi tingkatan umur disebut sebagai al-harim. Al-harim iaitu mereka yang memang dah sampai ke usia yang sangat tua. Kita kata sekitar 60, 70, 80, 90, maka itu disebut sebagai al-harim, ataupun disebut sebagai yablughu aqsal kibar, yang sampai ke darjat umur yang paling tinggi lah. Setelah 50, 60, maka 60, 70 tu kita kata sebagai al-harim. Baik, namun di sini bukanlah nak dimaksudkan tentang mereka yang capai ke usia tua tersebut. Maka dalam hadis mudallas ini disebut tadlis asyuyukh, maka bila sebut asyaikhu, asyaikhu, alif lam shin ya khaf, ya kha, asyaikhu, maka maksud asyaikhu di sini dari segi istilah para ulama-ulama hadis, maka asyaikh ialah alladhi yurwa anhul hadis, iaitu mereka yang diriwayatkan daripadanya hadis, mana mereka yang diambil riwayat daripada dia, maka dia menjadi guru lah, ataupun asy-syekh disebut juga sebagai guru lah. Seperti biasa dalam istilah disebut syekh, syekhu fulan, maka dia guru kepada si fulan. Syaikhi, guru saya, bukan maksud dari segi istilah tua, tapi syekh ialah guru, ataupun dalam istilah para ulama hadis disebut asy-syekh, maka alladhi yurwa anhu al-hadith, iaitu mereka yang diambil hadis daripadanya, maka dia ada anak murid, tilmiz, adanya anak murid kepada syekh tersebut. Baik, maka itu sebut asy-syekh. Tadlis asyuyukh, maka asyuyukh jamak kepada asy-syekh. Dan di sana ada istilah disebut sebagai di sisi para ulama hadis sebagai syaikhun. Syaikhun, syaikhun juga ada istilah disebut dalam hadis, fulanun syaikhun. Syaikhun di sini bukan maksud hadis, bukan maksud orang tua ataupun guru, tetapi syaikhun di sini, fulanun syaikhun, tanpa ada alif lam, maka ada tanwin di situ, syaikhun, maka dialah merupakan satu lafaz, lafaz ta'dil. Lafaz ta'dil, lafaz di sisi para muhaddisin, para ulama hadis, untuk mentakdilkan perawi-perawi hadis yang mana berada pada tingkatan tertentu pada martabat ta'dil. Ta'dil ni maksudnya perawi yang diterima pengriwayatannya, maknanya perawi yang dithiqahkan, yang disokong oleh para ulama-ulama hufaz, para ulama-ulama hadis. Jadi lafaz syaikhun ini, maka dia ada perbahasan para ulama jarh wa ta'dil. Maka lafaz syaikhun ini, kalau menurut Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, anak kepada Imam Abi Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, maka ayahnya Abi Hatim Ar-Razi. Maka menurut Syekh Abdullah
ataupun Imam Abdul Rahman, Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi ini, ataupun Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yang wafat tahun 327 Hijrah, antara ulama yang mengarang kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau berguru dengan ayah beliau Abu Hatim Ar-Razi, ataupun Abi Hatim Ar-Razi, wafat tahun 277 Hijrah. Dan Imam Ibnu Abi Hatim ini juga berguru dengan Abi Zur'ah ataupun Abu Zur'ah. Maka beliau mengarang kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab yang cukup penting dalam ilmu Al-Jarh wa Ta'dil, ilmu mengkritik dan memuji ataupun menyokong akan perawi-perawi hadis. Jadi menurut Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ini, maka lafaz syaikhun berada pada martabat yang ketiga menurut beliau. Beliau membahagikan 4 martabat yang diterima ta'dil dan 4 martabat yang jarah. Adapun di sisi Imam Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah wafat tahun 643 Hijrah. Imam Al-Zahabi, Imam Al-Iraqi, Imam Al-Zahabi wafat tahun 748 Hijrah. Al-Imam Al-Iraqi wafat tahun 806 Hijrah. Maka menurut mereka berada pada martabat yang keempat, ta'dil, bagi mereka yang disebut lafaz fulanun syaikhun. Dan menurut Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala wafat tahun 911 Hijrah, maka mereka yang diletakkan lafaz fulanun syaikhun berada pada martabat yang kelima. Dan menurut Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala wafat tahun 902 Hijrah, maka beliau meletakkan perawi yang disebut fulanun syaikhun ini berada pada martabat yang ke-6 dalam ta'dil, martabat at-ta'dil. Baik, jadi kesimpulannya, walaupun berbeza pendapat di kalangan para ulama jarh wa ta'dil, maka perawi yang disebut lafaz ta'dilnya sebagai syaikhun ini, maka hukumnya di sisi para ulama hadis, maka yuktab hadithuhu, maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disebut sebagai syaikhun ini, maka ditulis hadisnya boleh ditulis, namun wa yunzar fihi lil i'tibar, namun periwayatannya itu dilihat, yakni disemak, dikaji padanya, adakah dibuat proses i'tibar, dibuat proses i'tibarul hadis. Disebut i'tibarul hadis ini, dia satu kaedah dalam kita nak menyemak sesuatu jalan pengriwayatan hadis, disebut sebagai i'tibar, al-i'tibar. Al-i'tibar di sini mengikut para ulama hadis dari segi istilah, maka disebut sebagai proses kita tatabbu', kita menjejaki, meneliti akan turuk hadis, jalan-jalan pengriwayatan hadis yang barangkali diriwayatkan oleh seorang perawi, lalu dengan kita membuat i'tibar tadi, menjejaki jalan-jalan pengriwayatan hadis terhadap perawi, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi ini, bila dijejaki, maka nak tahu adakah adanya pengriwayatan lain yang berkongsi pada pengriwayatan hadis yang sama dengan perawi yang lain lah. Tadi mungkin kita tengok ada seorang perawi ini, mungkin dia disebut sebagai fulanun syaikhun, maka dilihat ada tak hadis ini ada perawi lain yang turut meriwayatkan hadis yang sama yang diriwayatkan oleh perawi yang disebut sebagai fulanun syaikhun tadi. Maka itu disebut sebagai i'tibar. Tujuannya untuk apa? Untuk kita tengok adakah adanya perawi-perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama dengan pengriwayatan yang tadi, adakah meriwayatkan dengan lafaz yang sama, ataupun lafaz dengan makna yang sama tapi lafaz yang berbeza, ataupun mungkin dengan sanad yang sama, hampir sama sehingga sampai ke penghujung sanad, ataupun mungkin sanad yang berbeza sehingga sampai kepada sahabat Nabi yang lain. Ada sahabat Nabi yang sama boleh disampai kepada sahabat Nabi yang lain. Maka ini tujuan dibuat i'tibar. Jadi itu sedikit pengenalan tentang maksud i'tibar bila disebut sebagai hadis si fulan itu ditulis dan namun diteliti untuk tujuan i'tibar. Tujuan i'tibar
turuk hadis tersebut. Baik. Jadi dalam tadlis asy-syuyukh tadi, tadlis asy-syuyukh boleh sebut tadi, kata syarih rahimahullahu taala, wa huwa an yusammiya, yakni tadlis syuyukh ini ialah di mana perawi mudallis itu an yusammiya, maka dia menamakan gurunya, syaikhahu, menamakan gurunya yang dia ambil hadis daripada gurunya, alladhi sami'a minhu, tetapi bi ghairi ismihil ma'ruf, tetapi dia sebut nama gurunya dengan nama yang tidak dikenali nama tersebut oleh perawi-perawi yang lain. Ataupun perawi mudallis itu mensifatkan gurunya dengan sifat yang tidak masyhur bagi gurunya itu, di kalangan perawi-perawi hadis yang lain, ataupun di kalangan para a'immah hufaz, tak mengenali bila disebut nama perawi, yakni gurunya itu. Bagaimana dengan dia menyebut kunyah, dia tak sebut nama. Perawi mudallis itu tidak menyebut nama sebenar gurunya. Kalau tadlis al-isnad, perawi hadis mudallis itu menggugurkan isqat asy-syekh, menggugurkan gurunya, lalu disandarkan kepada gurunya. Tetapi tadlis asy-syuyukh, dia tidak menggugurkan gurunya, menyebut gurunya, tetapi menyebut gurunya dalam keadaan sebutan namanya yang bukan namanya yang asal. Mungkin dia letakkan nama yang tak masyhur, ataupun meletakkan kunyah, nama panggilan. Disebut kunyah, kan, au yasifahu bima lam yashtahir bihi min kunyatin. Kunyah, kaf nun ya ta marbutah, disebut sebagai kunyah. Disebut kunyah di sini, boleh sebut kunyatun, jamaknya ialah kuna. Kunyah mufrad, jamaknya ialah kuna, kaf nun alif, kuna. Yang mana disebut kunyah ini, kalau eja bahasa Melayu K-U-N-Y-A-H lah, tapi jangan sebut kunyah. Kunyah tu makan, bukan kunyah, kunyah, iaitu panggilan, nama panggilan. Ataupun disebut dalam bahasa Arab wa huwa ma suddira bi abin au ummin, iaitu nama panggilan yang didahulukan, yang dimulakan dengan sebutan abin, ini abu fulan ataupun ummu fulan. Itu maksud kunyah tadi, ataupun jamaknya kuna. Kuna, abi fulan ataupun ummi fulan, ka abi fulanin wa ummi fulanin. Itu disebut sebagai kunyah. Bila apa-apa nama disebut abu sekian, kan, Abu Ishaq, Abu Bakr, kan, Ummu Sulaim, Ummi Salamah, maka di situ penama di situlah disebut sebagai kunyah ataupun kuna, kan, bagi jamak disebut sebagai kuna. Maka dari segi istilah, bagi segi istilah kata para ulama, yang mana datangnya bagi perawi itu, didatangkan bagi seorang perawi itu adanya kunyah, adanya nama panggilan dalam sanadnya, dan sangat banyak perawi-perawi yang didatangkan dengan kunyah ini. Maka dan dia mestilah disebut, tidaklah disebutkan kunyah ini melainkan setelah datang padanya nama yang didahului dengan sebutan abu ataupun itu disebut sebagai kunyah. Dan dalam sanad hadis, kalau rujuk pada sanad hadis, maka kita akan dapati ada dua gambaran dalam sanad hadis disebutkan kunyah bagi perawi-perawi hadis, ataupun nama panggilan bagi perawi-perawi hadis dalam sanad. Gambaran yang pertama ialah didatangkan kunyah perawi-perawi hadis disebut sebagai mujarradan min qaidin zaid. Dia datang
kunyah sahaja tanpa ada sebarang qaid, sebarang ikatan yang menambahkan kepada kunyah tersebut untuk membezakan kunyah ini siapa dia, adakah kunyah ini si fulan ataupun si fulan yang lain. Maka dia datang kunyah saja, tak ada qaid zaid, tidak ada ikatan tambahan untuk membezakan perawi tersebut. Contohnya kalau kita tengok disebutkan oleh para ulama seperti ucapan para muhaddisin, dia sebut an fulan an abil ahwas, an abil ahwas, abi bapa, al ahwas, alif lam hamzah ha waw sad, ahwas, abil ahwas. Jadi dalam sanad tersebut an abil ahwas sahaja. Jadi yang ni menimbulkan siapa ni abil ahwas ni? Mungkin akan menimbulkan sedikit ketidakpastian siapakah abil ahwas yang disebutkan dalam sanad ini. Sebab abil ahwas ini kalau kita rujuk dalam kitab rijal, maka abil ahwas yang memegang nama panggilan abil ahwas ini ada beberapa perawi hadis, antaranya ialah Salam bin Sulaim al-Hanafi, kan, Salam bin Sulaim al-Hanafi, dan juga adanya Auf bin Malik bin Nadlah, juga disebut sebagai abil ahwas. Jadi bila sebut abil ahwas, ini sebut kunyah saja tanpa dikaitkan dengan suatu nama tertentu. Ini sebut sebagai kunyah tanpa ada kait, tanpa ada ikatan. Dan yang kedua, surah kunyah dalam sanad hadis, maka surah yang kedua ialah didatangkan lafaz kunyah ini dengan adanya qaid zaid, ada ikatan tambahan untuk ta'rif, untuk mengenali siapakah perawi yang disebut dengan kunyah tadi. Contoh disebut haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala. Ini kalau kita buka Sahih Muslim, Sahih Muslim, kita akan jumpa ini guru kepada Imam Muslim, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnu al-Ala. Sebab Abu Quraib mungkin ada selain daripada Muhammad ibnu Ala, tapi dalam sanad Sahih Muslim didatangkan haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnu al-Ala, untuk menjelaskan, mentakrifkan ini Abu Quraib ialah Muhammad bin al-Ala. Dan juga contoh yang lain seperti kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau, contohnya haddatsana Abu Bakrin ibnu Khallad. Ini juga antara guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Bakrin ibnu Khallad, kalau sebut haddatsana Abu Bakr saja, maka confuse siapa dia ni Abu Bakr ni, adakah Abu Bakr ibnu Abi Shaybah ataupun Abu Bakr ibnu Khallad. Jadi maka Al-Imam Muslim menyebut dalam sanad hadis tadi haddatsana Abu Bakrin ibnu Khallad, maka jelaslah ditakrifkan di situ Abu Bakr ni ialah Abu Bakr ibnu Khallad. Itu contoh kunyah disebut oleh para perawi hadis dalam sanad hadis. Jadi gambaran yang kedua ini lebih mudah lah, lebih mudah untuk kita mengenali siapakah perawi yang disebut secara kunyah tadi, sebab selepas itu dikaitkan dengan ta'rif, mengenali dengan namanya, berbanding dengan qaid yang pertama. Yang pertama tadi bila sebut Abul Ahwas, kena bergantung kepada keilmuan dalam ilmu rijal. Ini Abu Ahwas kalau tabaqat yang dekat dengan mukharrij, ni ialah Salam bin Sulaim al-Hanafi. Kalau Abil Ahwas ini dekat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini ialah Auf bin Malik bin Nadlah yang disebut sebagai Abil Ahwas. Jadi itu memerlukan kepada kemahiran ilmu dalam ilmu mengenali ilmu rijal. Baik. Jadi bila adanya qaid tadi, senang adanya pembeza, nak bezakan siapakah perawi yang disebutkan sebagai kunyah tadi. Dan untuk ilmu tentang kunyah ini ataupun kunnah ini, para ulama ada mengarang kitab tertentu dalam mengenali akan nama-nama perawi-perawi hadis ataupun nama-nama perawi yang disebutkan kunyahnya. Antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 241 Hijrah. Beliau mengarang kitab Al-Asami wal-Kuna. Al-Asami wal-Kuna. Dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga ada mengarang kitab Al-Kuna, kitab tentang kunyah perawi-perawi hadis. Iaitu Imam Bukhari sendiri, sahib Jami' as-Sahih, yang mana kitab Kunnah ini juga adalah satu juzuk daripada kitab Tarikh Al-Kabir karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan demikian Imam Muslim juga ada mengarang kitab Al-Kuna wal-Asma', beliau rujuk kitab tersebut. Dan juga Imam Ibnu Mandah ada mengarang kitab Fathul Bab fil Kuna wal-Alqab. Jadi juga kitab yang menghimpunkan tentang nama-nama perawi yang didatangkan kunyahnya dan juga laqab, laqab tertentu. Dan juga Ibnu Makula ada mengarang kitab Al-Ikmal. Al-Ikmal itu pendek, panjang ada nama kitabnya. Al-Ikmal ini, Al-Ikmal fi raf'il al-irtiyab 'anil mu'talif wal mukhtalif min al-asma'i wal kuna wal alqab. Itu nama panjang kitab Al-Ikmal karangan Ibnu Makula, iaitu Ali bin Hibatullah, wafat tahun 475 Hijrah. Dan juga Imam Az-Zahabi ada mengarang kitab Al-Muqtana fi Sardil Kuna. Imam Zahabi wafat tahun 748 Hijrah. Dan juga Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ada karang kitab tentang kuna ini, iaitu Risalatun fi ma'rifati hamalatil kuna wal asma'i wal alqab. Dan juga Imam Suyuti ada mengarang kitab Al-Muna fil Kuna. Itu antara kitab para ulama tentang kunyah ataupun kuna, untuk kita mengetahui tentang nama-nama panggilan bagi perawi-perawi hadis. Baik, kemudian itu kalau jadi perawi-perawi mudallis ini bila disebut nama gurunya, dia membuat tadlis asyuyukh, disebut nama gurunya tapi dia datangkan kunyah, nama panggilan yang tak masyhur, yang tak dikenali, yang dinisbahkan kepada gurunya itu. Jadi ini memberikan masalah kepada perawi-perawi hadis yang lain ataupun para imam untuk mengenali, menjejaki akan sanad hadis tersebut. Baik, kemudian dalam syarah juga menyebutkan dalam kitab ini bukan saja kunyah tapi au laqabin, laqab, gelaran. Juga perawi mudallis ini memberi gelaran yang tak masyhur kepada gurunya ini. Ini pun masalah. Disebut gurunya tapi meletakkan gelaran yang tak masyhur kepada gurunya. Laqab disebut laqabin, jamaknya al-alqab. Alqab jamak kepada laqab. Yang mana maksud laqab ini ialah ma yutlaq 'alal insan. Sesuatu yang diberikan gelaran kepada manusia, yang boleh bawa kepada puji-pujian ataupun kejian. Mimma yush'ir bimadhin au zamin au dhammin, boleh bawa kepada puji-pujian ataupun kejian. Ini kita pun, bagi orang Melayu pun kita ada nama panggilan, adanya nama gelaran juga diberikan. Baik. Jadi bagi orang Arab, maka di sana adanya laqab tertentu. Jadi Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala menyebutkan laqab dari segi istilah ialah awsafun tadullu ala rif'atin aw dha'atin tutlaq ala rawi lita'rif bihi la ala sabilil ismiyah al-alamiyah. Jadi Imam Al-Iraqi ini disebut oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Mughith. Imam Al-Iraqi menyatakan bahawa disebut laqab ini ialah sifat-sifat yang menunjukkan kepada rif'ah, ketinggian ataupun puji-pujian, ataupun dha'atin, ataupun untuk merendahkan ataupun menghina akan seseorang. Yang mana gelaran ini diberikan kepada perawi untuk mengenalinya, siapakah perawi ini, ataupun membezakan perawi ini dengan perawi-perawi yang lain yang mungkin namanya sama, maka diberikan laqab kepada perawi hadis tersebut. La ala sabilil ismiyah al-alamiyah, yang mana bukan ditakrifkan
kepada namanya yang khas. Dia hanya diberikan sebagai gelaran saja. Jadi dan penting untuk kita mengetahui tentang ilmu ma'rifatul alqab ini, supaya kita tidak menyangka bahawa yang laqab itu adalah nama dia. Sebenarnya itu adalah laqab, itu adalah gelarannya, bukan namanya. Dia ada nama, perawi itu ada namanya yang lain. Itu adalah laqab yang diberikan oleh para perawi-perawi hadis ataupun para a'immah. Dan juga supaya boleh kita meneliti bahawa perawi ini bila disebut laqab satu sekali dan masa sama disebut namanya, maka agar kita tahu bahawa ia adalah orang yang sama, individu yang sama, bukan individu yang lain. Bila sebut Abil Ahwas, dan bahasa sama disebut sebagai Salam bin Sulaim Al-Hanafi. Jadi bila disebut an Abil Ahwas Sulaim Salam bin Sulaim Al-Hanafi ni, maka kita tahu dia adalah nama yang sama, bukannya dua orang individu yang berbeza. Dan dengan sebab mengetahui dengan kita mengetahui laqab ini juga, kita mengetahui apakah sebab perawi itu dilaqabkan, digelarkan dengan sedemikian gelaran. Kita tahu bila disebut sekian si fulan fulan perawi si fulan ibnu si fulan ad-dha'if. Ad-dha'if itu bukannya lafaz jarah kepada perawi tadi, tapi dia adalah sebagai laqab kepada perawi hadis tersebut. Maka dia ada sebab kenapa dinamakan ataupun sebab kenapa digelarkan sedemikian. Jadi mungkin zahir nampak macam dhaif, tapi bukan dhaif dari segi martabatnya, tapi mungkin maksudnya disebabkan dia ni orang yang dhaif, yakni mungkin lemah dari segi jisimnya, bukan lemah dari segi martabat pengriwayatan hadis. Itu kena tahu juga tentang laqab ini, kerana laqab itu mungkin nampak laqab yang nampak buruk disandarkan kepada perawi hadis, tetapi dia ada sebab kenapa dilaqabkan sedemikian, digelarkan sedemikian. Jadi ada laqab yang disebut oleh para ulama sebagai tidak harus kita melaqab, tidak harus mentakrifkannya dengan gelaran tersebut, dan ada yang adanya laqab yang diharuskan kita mentakrifkan seseorang. Bila harus, tidak makruh lah. Kalau tidak harus, maka makruh kita memberi gelaran kepada seseorang dengan suatu gelaran yang mungkin dia tidak suka diberikan gelaran tersebut. Jadi hati-hati, jangan kita suka menggelar seseorang itu dengan suatu gelaran. Terakhir, kalau gelaran itu gelaran yang dia tidak sukai. Baik, jadi contoh laqab-laqab di sisi para muhaddisin, contoh laqab-laqab di sisi para muhaddisin antaranya ialah yang disebut sebagai antaranya ialah Muawiyah bin Abdul Karim Ad-Dal. Kan, Muawiyah bin Abdul Karim Ad-Dal. Ad-Dal ni kalau kita faham dari segi bahasa, maksud sesat. Adakah perawi ni sesat? Tidak, bukan maksud zahirnya sesat. Muawiyah bin Abdul Karim ini disebut sebagai laqab Ad-Dal. Maka disebutkan gelaran Ad-Dal ini, maka dia kerana apa? Ada sebabnya, kerana dia sesat dalam perjalanannya ke Mekah, maka disebut sebagai Ad-Dal. Ada perawi disebut sebagai Abdullah bin Muhammad Ad-Dha'if. Disebutkan tadi Abdullah bin Muhammad Ad-Dha'if, maka digelarkan dhaif itu bukan kerana dia dhaif, hadis dhaif, perawi yang dhaif, tidak, tapi kerana tubuhnya yang dhaif, yang lemah, bukan hadisnya yang lemah. Jadi itu penting kita tahu laqab-laqab yang diberikan kepada perawi-perawi hadis. Jadi ada juga perawi yang disebut sebagai Ghundar. Ghundar laqab kepada Muhammad bin Ja'far Al-Basri, iaitu perawi yang ambil riwayat daripada Syu'bah, disebut Ghundar. Ada perawi yang disebut sebagai Bundar, gelarannya sebagai Bundar, iaitu Muhammad bin Bashar, iaitu guru kepada para ulama-ulama hadis yang membukukan hadis, guru kepada Imam
juga Imam Tirmizi, guru kepada Imam Muslim, kata tak salah, Muhammad bin Bashar. Kenapa disebut sebagai bundar? Bundar ini maksudnya ialah seseorang yang mukthir, yang banyak melakukan sesuatu. Mukthir minhu, yang banyak melakukan sesuatu, disebut sebagai bundar. Kerana bundar ini dari segi bahasa, mereka yang banyak dalam sesuatu perkara. Yashtarihi, dia beli, kemudian dia jual, itu disebut sebagai bundar. Maka bila sebut bundar al-hadith, maka mereka yang banyak meriwayatkan hadis ataupun yang dikelilingi, yang dikerumuni dengan perawi-perawi untuk mengambil hadis daripadanya. Bundarul hadis, yakni hafizhu, mereka yang menghafaz hadis, yang banyak bergelumang dengan hadis. Ini disebut sebagai bundar. Muhammad bin Bashar. Kalau Gundar, Muhammad bin Ja'far. Baik. Dan juga para ulama ramai yang mengarang kitab berkenaan tentang laqab ini. Nak rujuk tentang laqab-laqab ini juga boleh rujuk kitab Nuzhatul Albab karangan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan juga boleh rujuk kitab Kashfun Niqab Anil Asma Wal Alqab karangan Imam Abil Faraj bin Abdul Rahman Al-Jauzi, wafat tahun 597 Hijrah, dan juga kitab Zatun Niqab Fil Alqab karangan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi wafat tahun 748 Hijrah. Jadi perawi yang mudallis ini, maka dia meletakkan laqab yang tak masyhur kepada gurunya itu. Orang tak kenal bila sebut laqab tersebut. Sedangkan gurunya laqabnya masyhur dengan laqab tertentu, tapi dia tak sebut laqab tertentu itu, maka dia sebut laqab yang lain yang tak dikenali di kalangan para penuntut ilmu hadis ataupun di kalangan para perawi-perawi hadis. Seterusnya kata Syarih rahimahullahu taala, bukan sekadar hanya menisbahkan kunyah, meletakkan kunyah yang tak dikenali, yang tak masyhur, laqab yang tak masyhur, juga meletakkan nisbah kepada sesuatu negara yang tak dikenali di kalangan para perawi-perawi hadis, dinisbahkan kepada guru tersebut. Disebut sebagai balad ataupun buldan. Kan, nisbah kepada buldan ataupun nisbah ila baladin. Samalah, buldan jamak kepada balad. Balad ini disebut sebagai Madinah, suatu bandar ataupun qaryah, suatu kampung yang mana manusia tinggal, menetap di situ. Dan para ulama hadis menyebutnya tentang ma'rifatu awtanir ruwah, pengetahuan tentang awtan, negara bagi perawi hadis ataupun buldanihim, ataupun negeri yang mereka, allati wulidu, yang mereka dilahirkan padanya, ataupun aqamu biha, ataupun perawi-perawi hadis ini menetap tinggal di sana. Maka di sana ada ilmu ma'rifatu buldan, ilmu mengetahui tentang buldan perawi-perawi hadis ini, di manakah beliau lahir dan di manakah mereka ini menetap ataupun tinggal, dan juga wafat. Baik, jadi ini satu cabang dalam ilmu ulumul hadis, tentang ilmu ma'rifatul buldan ini. Baik. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan tentang pentingnya seorang hufazul hadis untuk mengetahui tentang buldan ataupun nisbah yang disandarkan kepada perawi-perawi hadis menurut tempat ataupun negara ataupun negeri yang didiami oleh perawi-perawi hadis tersebut, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka antara mimma yaftaqiru ilaihi hufazul hadis, yang sangat diperlukan oleh para hufazul hadis asna tarjamatihim, ketika mereka menterjemahkan ulama-ulama, fi durusihim wa musannafatihim, dalam pengajian-pengajian mereka dan juga dalam penulisan-penulisan mereka, maka perlu mengetahui buldan perawi-perawi hadis tersebut, para ulama-ulama hadis. Dan kalau kita lihat dari segi perkembangan ilmu ma'rifati buldan perawi-perawi hadis ini, maka para ulama ataupun para orang Arab ini dahulunya, mereka ini
sejak dahulu mereka dinisbahkan kepada kabilah-kabilah, kepada qabail, kabilah-kabilah, suku-suku mereka, disebabkan mereka ni bersifat badawi, berpindah randah. Namun dan mereka berpegang kepada nisbah kepada kabilah-kabilah mereka ini. Namun setelah datangnya Islam, orang Arab ini bila datangnya Islam, maka berlaku perubahan. Maka bila datangnya Islam dengan baginda Nabi SAW, maka orang Arab mula berhijrah. Ada yang mungkin berhijrah ke Madinah, macam mana Abi Hurairah radhiyallahu anhu berhijrah. Abi Hurairah Ad-Dawsi, kan? Maka dia berhijrah, duduk menetap di Madinah berdampingan dengan Nabi SAW. Dan juga ada di kalangan para sahabat Nabi yang mungkin berhijrah daripada Madinah, keluar daripada Madinah. Sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah pernah keluar berhijrah daripada Madinah setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpindah randah, berpindah, orang Arab ini berpindah setelah mana Islam, maka mereka berhijrah. Berhijrah kerana sebab-sebab tertentu. Bermusafir kerana menuntut ilmu, tinggal di suatu tempat. Mungkin dia lahir di tempat lain dan disebabkan untuk ilmu, maka dia berpindah ke tempat negara-negara lain untuk menuntut ilmu, seterusnya mendiami negara tersebut sehinggalah perawi hadis tersebut wafat. Pun boleh berlaku. Maka bila mana mereka berpindah-pindah inilah, maka mereka mula menisbahkan kepada negara-negara ataupun tempat-tempat, negeri-negeri ataupun bandar-bandar tertentu, dan mereka sudah tidak mula menisbahkan kepada kabilah mereka lah. Jadi itu dari segi sejarah. Dan bagaimana para ulama sangat detail bila sebut tentang nisbah kepada negara ini ataupun bilad ataupun autan ini, maka para ulama hadis sangat teliti dan terperinci dalam memperincangkan tentang bagaimana nak nisbahkan seorang perawi itu kepada sesuatu negara, dan bagaimana kalau dia berpindah randah pula. Sampai setahap itu para ulama hadis membincangkan tentang nisbah ini, disandarkan kepada negara-negara ataupun negeri-negeri tertentu. Lalu kata para ulama hadis, ini kata guru kami Syekh Dr. Marwan, yang sempat saya belajar dengan beliau di Tamhidi ketika menyambung pengajian di Rasatul Ulia dalam qism hadis dan ulum hadis di Jami'ah Al-Azhar Al-Sharif di Kahirah. Maka bagaimana para ulama hadis menyebutkan bahawa kalaulah perawi-perawi hadis itu tinggal di dua negara, menetap di dua negara, mungkin lahir di satu negara lama, kemudian dia berhijrah, dia tinggal lama juga di negara tersebut, bagaimana nak dinisbahkan negara tersebut kepada perawi hadis tersebut? Maka kata para ulama hadis, maka dinisbahkan yang pertama, yang dia tinggal pertama, kemudian setelah dia berpindah itu baru dinisbahkan kepada negara yang dia berpindah yang kedua itu. Bahkan adalah lebih baik, kata para ulama hadis, untuk meletakkan lafaz thumma, thumma selepas menyebut yang pertama, nisbahkan negara yang kedua yang dipindah, diletakkan lafaz thumma, thumma untuk lafaz negara yang kedua pula. Contohnya disebut si fulan ini al-Misri, maka dia dinisbahkan kepada negara Mesir. Kemudian dia berpindah ke Dimashq, maka disebut thumma Dimashqi. Thumma itu digunakan untuk menunjukkan asalnya dia menetap di Mesir, kemudian dia berpindah ke Dimashq, ke Dimashq, maka disebut sebagai thumma ad-Dimashqi. Kerana apa? Dalam bahasa Arab, kalimah thumma itu menunjukkan at-tartib wat-tarakhi, menunjukkan susunan sesuatu itu. Disebut fulan al-Misri thumma ad-Dimashqi. Dulu dia Mesir, kemudian setelah itu dia berpindah ke Dimashq. Ini sampai ke tahap itu para ulama menitik beratkan soal nak meletakkan nisbah negara kepada perawi-perawi hadis ini.
Demikian juga harus untuk nak dinisbahkan kepada suatu qaryah, suatu kampung yang ada kampung, lepas tu bandar, kemudian negeri, kemudian negara, maka suatu yang diharuskan untuk dinisbahkan. So kalau banyak-banyak pun, kalau banyak-banyak dinisbahkan itu, bagaimana nak sebutnya? Kata para ulama hadis, kata guru kami Dr. Marwan, maka dimulakan dengan yang a'am, dimulakan dengan yang umum, kemudian barulah dengan khusus. Contohnya kalau dinisbahkan kepada perawi itu, perawi yang dinisbahkan kepada suatu qaryah, sebut Daria, dan dia juga tinggal di Dimashq. Dimashq itu juga ada Syam, boleh sebut Ad-Dari Ad-Dimashqi Asy-Syami, maka bila nak disebutkan, maka sebutlah dengan yang umum dahulu, iaitu si fulan, maka disebut Asy-Syami. Syam itu lebih besar, lebih umum. Kemudian Ad-Dimashqi, lebih khusus sedikit. Daripada Syam itu yang merangkumi Syria, merangkumi Jordan, Palestin, maka sebut Dimashqi kat Dimashq saja. Kemudian Ad-Dari, khusus kepada suatu Madinah, disebut sebagai Daria, disebut sebagai Ad-Dari. Maka demikian para ulama membincangkan tentang cara sebutan nisbah sesuatu balad ataupun sesuatu qaryah ataupun watan kepada perawi-perawi hadis. Dan adakah di sana adanya, kita kata, adakah di sana adanya tempoh-tempoh tertentu dalam nak menisbahkan seseorang itu kepada negara-negara tertentu? Kan, contohnya dinisbahkan, kita belajar di Mesir, Al-Azhari, bolehkah disebut sebagai Al-Misri? Kan, bolehkah disebut juga sebagai Al-Misri dari segi tempat kita belajar, ataupun Al-Azhari? Kata para ulama, sepakat para ulama, kata guru kami Dr. Marwan, bahawa sepakat para ulama mengatakan bahawa seseorang manusia itu boleh dinisbahkan kepada mana-mana bilad, mana-mana negara yang dia kendaki, tanpa perlu tahdid, perlu terikat dengan tempoh-tempoh tertentu untuk dia tinggal, menetap di situ. Maka selagi mana dia menetap di situ, maka boleh dinisbahkan kepada dia. Ini kebanyakan sepakat para ulama lah, melainkan Abdullah bin Mubarak, tabi'in, maka beliau mensyaratkan bahawa tidaklah dinisbahkan ke suatu balad, la yunsabu ila baladin, tak dinisbahkan kepada suatu balad, melainkan bila seseorang itu aqama fihi 4 sinin, melainkan setelah seseorang itu tinggal menetap 4 tahun, barulah boleh dinisbahkan kepada tempat tersebut. Contoh belajar dekat Mesir, duduk 4 tahun, At-Tantawi, kan, Tonta disebutkan sebagai At-Tantawi, maka dengan sebab 4 tahun duduk di situ, maka bolehlah dinisbahkan At-Tantawi, kan. Kemudian ini kata Abdullah bin Mubarak, namun kebanyakan para ulama tidak menghadkan kepada 4 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, mentakibkan, dia mengkomentar kepada pendapat Abdullah bin Mubarak ini dengan menyatakan bahawa wa fi hadza nazar, pada pendapat Abdullah bin Mubarak ini sesuatu yang perlu ditelitilah, iaitu maksudnya tidaklah perlu untuk disyaratkan tempoh 4 tahun tersebut. Ini pandangan kebanyakan para ulama, dan demikian Imam Ibnu Kathir. Namun pendapat Abdullah bin Mubarak meletakkan syarat 4 tahun untuk dinisbahkan kepada sesuatu negara, suatu tempat bandar, suatu kampung tertentu. Jadi para ulama dalam nak mengenali akan perawi-perawi yang dinisbahkan kepada suatu tempat, suatu negara ini, maka para ulama ada mengarang kitab-kitab tertentu, antaranya boleh rujuk kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal juga ada yang menerangkan tentang nisbah kepada balad, kepada negara-negara tertentu di kalangan perawi-perawi hadis. Antaranya boleh buka kitab At-Tarikh Al-Kabir karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, boleh buka kitab Tarikh Baghdad karangan Khatib Al-Baghdadi.
dan juga boleh buka kitab Tahdzibul Kamal karangan Imam Al-Mizzi, dan juga kitab Tahdzibut Tahdzib karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, dan juga boleh buka kitab At-Tabaqat Al-Kubra karangan Ibnu Sa'd dan seumpama dengannya, dan juga boleh buka kitab Al-Ansab karangan Imam As-Sam'ani wafat tahun 552 Hijrah, yang dia menyebut nasab yang dinisbahkan kepada autan dan selain daripadanya. Kitab yang sangat azim, yang sangat besar, yang tak ditulis seumpamanya sebelum ini. Jadi kitab Al-Ansab karangan As-Sam'ani. Ada kitab Al-Ansab karangan Abi Muhammad Al-Lakhmi wafat tahun 542 Hijrah. Ada kitab Al-Lubab fi Tahdzib Al-Ansab karangan Izzuddin Ibnu Al-Athir Al-Jazari wafat tahun 603 Hijrah, yang mana ialah kitab yang meringkaskan kitab Al-Ansab karangan As-Sam'ani yang disebutkan tadi. Dan ada kitab Lubbul Albab fi Tahrir Al-Ansab karangan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, yang kitab Lubbul Albab ini merupakan ringkasan kepada kitab Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab. Jadi ini khidmat para ulama hadis dalam nak menerangkan kepada kita tentang nisbah kepada sesuatu negara di kalangan para perawi hadis. Demikian kata guru kami Ustaz Dr. Marwan Muhammad Mustafa Syahin hafizahullah taala. Baik. Dan juga jadi perawi yang mudallis bila disebut tentang nisbah kepada balad, maka disebut nisbah kepada balad yang tak makruf kepada gurunya itu. Sepatutnya gurunya itu mungkin disebut sebagai Ar-Razi, nisbah kepada Rai, namun tak disebutkan. Ar-Razi mungkin disebut nama yang kurang dikenali, mungkin disebut nama kampung gurunya itu yang mungkin tak dikenali di kalangan perawi-perawi hadis yang lain. Dan demikian juga kata Syarih rahimahullahu taala, ataupun dinisbahkan kepada kabilah, yakni satu kabilah, qabail, suku, kaum, puak di kalangan orang Arab. Mereka terkenal dengan kabilah tertentu, adanya Quraisy, adanya contoh adanya Aus, Al-Khazraj, kan, Al-Aus, Al-Khazraj, Al-Khazraji, Al-Aus, adanya Ad-Dausi, Al-Azdi. Itu disebabkan kepada kabilah-kabilah tertentu, iaitu manusia yang terhimpun padanya bila dinisbahkan kepada sesuatu ayah ataupun datuk yang sama. Di kalangan orang Arab dia adanya kabilah-kabilah, suku-suku yang masyhur lah. Imam Ibnu Abdul Bar wafat tahun 463 Hijrah ada mengarang kitab Al-Imbah an Qabailir Ruwah tentang kabilah-kabilah yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau rujuk kitab Nihayatul Arab fi Ma'rifati Qabailil Arab karangan Abil Abbas Al-Qalqashandi, wafat tahun 821 Hijrah. Jadi perawi yang mudallis, maka dia menisbahkan kepada kabilah-kabilah yang tak dikenali di kalangan perawi-perawi hadis yang dinisbahkan kepada gurunya itu. Baik. Ataupun gurunya itu makruf dengan nama tapi dinisbahkan kepada kabilah, kepada kabilahnya, menyebabkan tak kenal lah, tak dikenali akan gurunya tersebut. Baik, jadi kata Syarih rahimahullahu taala, yang mana kesemua itu dilakukan li ajli an tas'uba ala ghairihi at-tariq. Maka tujuan perawi mudallis itu menisbahkan, menyebut gurunya dengan nama yang tak makruf, nama yang tak dikenali, ataupun dinisbahkan dengan kunyah, nama panggilan, dengan nama gelaran, laqab, ataupun nisbah kepada balad, nisbah kepada kabilah, yang mana tujuannya dibuat demikian adalah untuk
tas'ub. Mana dia menisbahkan gurunya itu, dia tak sebut nama, maka dia sebut kunyah, mungkin dia sebut gelaran, mungkin dia sebut nisbah pada balad, nisbah pada kabilah tadi, untuk tujuan tas'ub, menyukarkan akan perawi-perawi yang lain ataupun para a'immah, para hufaz, untuk mengetahui jalan pengriwayatan pada sanad hadis mudallas tersebut. Sebab kalau disebut nama yang betul, senanglah tahu ini gurunya, dan gurunya ini sifatnya, darjatnya di sisi para ulama adakah dikritik ataupun ditakdilkan. Jadi bila disebut dengan kunyah, sebut dengan laqab, sebut dengan nisbah, menyebabkan orang tak kenali ataupun sukar untuk mengetahui tentang siapakah guru kepada perawi yang mudallis ini. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, itu ta'rif yang disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Maka syarih menyatakan bahawa ta'rif hadis mudallas yang kedua, itu tadlis asyuyukh ini, wa ila hadha asyara biqawlihi, maka inilah yang ditunjukkan oleh nazim rahimahullahu ta'ala dengan ucapannya ataupun dengan kalamnya dalam nazam ini, wathani. Yang disebut wathani, maka inilah nauk yang kedua perbahasan tadlis asyuyukh. Maka wathani, nun itu nun tak ada ya, nun saja, wathani, wathanila, wathanila. Maka ya digugurkan, bihazfil ya liddarurah, maka dihazafkan ya pada selepas huruf nun, wathani. Asalnya alif lam tha alif nun ya. Yang nombor dua, wathani, al-awwalu wathani, tapi ya itu digugurkan, dihazafkan kerana darurah, syair lah, kerana nak menyesuaikan dengan wazan bagi bahar rajas, mustaf'ilun, jadi wathanila, maka ya itu digugurkan. Baik, huwa, maka hadis tadlis asyuyukh ini ialah annahu, bahwasanya perawi mudallis itu la yusqituhu. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, la yusqituhu ay la yusqitu syaykhahu alladhi haddathahu bil hadith, iaitu perawi mudallis tidak menggugurkan gurunya yang dia riwayatkan hadis dengannya, yang mentahdiskan, yang meriwayatkan hadis kepadanya. Bal yadhkuruhu, bahkan perawi mudallis tadlis syuyukh ini menyebut gurunya, lakin yasif. Ini sebut dalam matan, dalam nazam tadi, lakin yasif, la yusqituhu lakin yasif, wathani la yusqituhu lakin yasif. Dia tidak menggugurkan, tetapi dia mensifatkan awsafahu, sifat-sifat gurunya, ay yadhkuru awsaf asy-syaikh, iaitu dia menyebut akan sifat-sifat syekhnya, gurunya yang mengambil riwayat hadis daripadanya, bima ay bisyai'il ladzi, dengan sesuatu yang bihi, yang dengannya, ai bidzalika syai', yang dengan sesuatu yang disifatkan tadi, dengan mungkin kunyah, mungkin laqab, mungkin nisbah kepada balad, nisbah kepada kabilah, maka la yan'arif, yakni maksudnya wala yashtahiru bihi asy-syekh, yang mana syekh tadi tidaklah dapat dikenali dengan panggilan ataupun nama-nama ataupun sifat-sifat yang disebutkan oleh perawi mudallis tadi, yang diletakkan kepada gurunya. Jadi itulah maksud hadis mudallas nauk yang kedua, tadlis asyuyukh, iaitu perawi hadis itu tidak menggugurkan nama gurunya, sebaliknya menyebut nama gurunya, tetapi dengan meletakkan sifat yang tidak masyhur kepada gurunya. Itulah tadlis asyuyukh, yang berbeza dengan tadlis al-isnad yang telah kita bincangkan sebelum ini. Tadlis al-isnad
isqatu lisyaikh, maka dia menggugurkan gurunya. Dia menggugurkan gurunya. Perawi ini mengambil daripada gurunya, maka dia gugurkan gurunya, dia sandarkan kepada gurunya. Maka ini tadlis al-isnad, dia gugurkan gurunya. Tadlis asy-syuyukh, perawi mudallis itu mengambil riwayat daripada gurunya, maka dia sebut gurunya tapi bukan nama yang sebenar, tapi dengan sebutan yang tak dikenali oleh para perawi-perawi hadis ataupun para ulama-ulama hadis. Itu beza antara tadlis asy-syuyukh dengan tadlis al-isnad. Baik. Kemudian contoh, kita lihat contohnya, misaluhu qaulu Abi Bakr ibn Mujahidin. Contohnya ucapan Abi Bakr ibn Mujahid. Contoh boleh sebut dalam sanadnya, haddatsana Abdullah ibn Abi Abdillah. Haddatsana Abdullah ibn Abi Abdillah. Siapa ni? Siapakah guru Abi Bakr bin Mujahid ini? Disebut sebagai Al-Muqri. Abi Bakr bin Mujahid Al-Muqri. Siapakah guru pada Abi Bakr bin Mujahid ini? Abdullah bin Abi Abdillah ni siapa? Kan tak diketahui. Abdullah ibnu Abi Abdillah. Maka yang sebenarnya yuridu bihi, maka yang dikehendaki, yang disebut dalam sanad hadis tadi ialah Abdullah, yuridu bihi Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani. Maka yang asal yang hendak dimaksudkan ialah Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani, iaitu anak kepada Abu Dawud As-Sijistani, sahibu Sunan. Imam Abi Dawud ada karang kitab Sunan, maka anaknya Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani. Tetapi Abu Bakr bin Mujahid tadi menyebut lafaz gurunya itu dalam sanad tadi dengan nama gurunya haddatsana Abdullah bin Abi Abdillah, menyebabkan tak kenal siapa dia Abdullah bin Abi Abdillah. Tapi disebut Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani, maka ma'ruf, yang dikenalilah, itulah perawi tersebut, itu guru kepada Abi Bakr bin Mujahid. Itu contoh tadlis asy-syuyukh. Dia sebut nama gurunya tapi dia sebut dengan nama yang tak dikenali, lalu ataupun menisbahkan kunyah, menisbahkan laqab, menisbahkan nisbah kepada bandar tertentu. Haddatsana Al-Misri. Siapa Al-Misri ni? Maka menyebabkan sukar untuk menjejaki sanad hadis tersebut. Jadi itu contoh tadlis asy-syuyukh. Lalu kata syarih rahimahullahu ta'ala, walau qala an-nazimu والثاني لم يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف. Kata nazim rahimahullah, minta maaf, kata syarih rahimahullahu ta'ala, walau qala an-nazim, kalaulah nazim, yani Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala ini mengungkapkan manzumahnya ini dengan lafaz ini, lafaz yang disebutkan oleh syarih ini, itu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, lebih baik. Maka Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullah cuba untuk mendatangkan suatu bait yang lebih baik dan lebih sempurna berbanding dengan nazim yang nazim datangkan sebelum ini, wathani la yusqituhu lakin yasif isnad awsafahu bima bihi la yan'arif. Jadi bait yang disebut oleh nazim ini macam ada sedikit kekurangan, masih belum sempurna. Maka ada bait yang lebih baik lagi susunannya berbanding dengan bait yang disebutkan oleh nazim rahimahullahu ta'ala. Tetapi tengok bagaimana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala dengan penuh adab, dengan penuh adabnya menyebutkan walau qala an-nazim. Dia tidak mengkritik secara
maksudnya bukanlah mengkritik dengan cara yang keras, cara yang lantang, tapi dengan cara yang sangat berhikmah, dengan cara yang sangat beradab dengan para ulama terdahulu. Maka beliau menyebut walau qala an-nazim, kalaulah nazim menyebutkan nazamnya itu dengan bait ini, lakana sawaban, sudah tentulah inilah yang lebih tepat dari segi nazamnya, dari segi wazannya dalam bahar Rajaz, dan dari segi bahasa. Bagaimana? Kata syarih rahimahullah, maka gunalah bait wathani lam. Kalau yang nazim sebut wathani la, kan, wathani la, namun syarih menyebut wathani lam. Gunalah kalimah lam. Sebab apa? Sebab nak mensukunkan fi'il selepasnya, lam yusqithu. Kalau nazim dia menggunakan wathani la yusqituhu, maka dia tidak disukunlah, sebab lam di situ. La ni bila lam jazam di situ, maka disukunkan fi'il mudhari' selepasnya yusqithu. Lam yusqithu. Wathani lam mustaf'ilun yusqithu la. Mustaf'ilun yusqithu la. Maka di situ mustaf'ilun berbanding dengan la yusqituhu, kan. Jadi wathani lam yusqithu la kin yasifu, kin yasifu. Kelas sebelum ni la yusqituhu lakin yasif, disukunkan huruf fa. Di sini syarih sebut lakin yasifu, maka didammahkan huruf fa, diharakatkan huruf fa di situ. Awsafahu bima bihi la yu'rafu. Nazim sebut awsafahu bima bihi la yan'arif. Tapi kata syarih rahimahullah ta'ala, maka kalau guna bait ini la yu'rafu, itu lebih sawab, lebih tepat dari segi bahasa. Lakin yasifu la yu'rafu. Itu kata syarih. Tapi nazim menggunakan lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Barangkali untuk menyamakan dengan lafaz yasif yan'arif tadi. Bihi la yan'arif tadi. Jadi kata syarih rahmatullah, maka kalaulah digunakan bait ini lakana sawaban, maka sudah tentulah ini lebih betul, lebih tepat. Fa inna la yan'arif la yu'rafu lughatan. Sebab kalimah la yan'arif, tidak yan'arif, yang tidak diketahui ni, lafaz la yan'arif ni tak diketahui di sisi para tak diketahui, maksudnya tidaklah disebut oleh para, disebut dalam bahasa Arab, tak disebut sebagai la yan'arif, disebut la yu'raf, tak diketahui. La yu'raf tak disebut la yan'arif, bukan daripada perkataan in arafa, bukan daripada perkataan in arafa. Kata syarih, kata al-Imam al-Ujhuri dalam Hasyiah al-Ujhuri ala Syarah Zarqani ala Manzumah Baiquniyah ini, maka disebutkan bahawa ucapan nazim la yan'arif ini ghairu arabi, bukannya tepat dari segi bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Bahkan bal huwa lahn, tetapi dia adalah merupakan lahan. Lahan ni ialah kita bercakap suatu ucapan, bercakap ataupun menulis, bercakap ataupun menulis yang menyalahi akan kaedah bahasa Arab yang betul. Itu disebut sebagai lahan. Maka tak dikata sebagai in arafa, sebenarnya tak disebut sebagai kata in adama. In adama, in arafa tak disebut dalam bahasa Arab. Maka yang tepatnya ialah yu'raf, la yu'raf, bukan la yan'arif. Ataupun disebut oleh Imam al-Juhuri, iaitu yang lebih tepat ialah sebutlah la yattasif, tidaklah disifatkan. Yang tidak disifatkan, ataupun la yu'raf,
Ini disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Tapi inilah para ulama mengajar kita, maka mereka menyebutnya dengan penuh beradab terhadap apa yang terbaik dalam penulisan. Jadi mereka tidaklah mencaci, mengherdik para ulama yang terdahulu. Berbeza dengan kita hari ini, kadang-kadang kita rasa kita dah pandai dan kita begitu bijak sehingga kita mencaci dan menghina akan para ulama yang terdahulu daripada kita. Baik. Sedangkan kita tak tahu hakikat sebenarnya kenapa para ulama berpandangan sedemikian. Sedangkan kita tak tahu, kita hanya tahu kritik sahaja. Begitu cepat mulut kita untuk mengkritik para ulama. Tapi kalau para ulama itu para ulama yang mu'tabar. Baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa hukmu tadlis syuyukh yakhtalifu bihasbil gharadil hamili alaihi. Dan hukum tadlis syuyukh ini, maka dia berbeza mengikut berdasarkan gharad, berdasarkan tujuan mereka yang membawa riwayat hadis mudallas ini. Fa in kana li dha'fi syekh al-marwi anhu, ini kata syarih rahimahullahu taala, sekiranya tujuan perawi mudallis itu membuat tadlis kerana gurunya lemah, dha'fi syekh al-marwi anhu, kerana dhaifnya syekhnya yang diambil riwayat daripada gurunya itu kerana gurunya itu dhaif, lalu fayudallisuhu, lalu perawi mudallis ini melakukan tadlis hatta la tadhhara riwayatuhu 'anid du'afa, maka perawi mudallis ini bila dia tengok gurunya itu seorang perawi yang dhaif, yang lemah dalam pengriwayatannya, yang dihukumkan oleh para ulama sebagai dhaif, maka dia pun buat tadlis, dia pun buat kesamaran dalam menyebut nama gurunya, supaya apa? Supaya la tazhar, supaya tidak zahir pada pengriwayatannya yang dia ambil daripada gurunya perawi yang dhaif, supaya tersembunyi keaiban sanad hadis tersebut. Maka apa hukumnya? Kata para ulama, kata syarih rahimahullahu ta'ala, fal hurmah, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Fal hurmah, kenapa? Li tadammunihi al-ghisya wal khiyanah, kerana terangkum padanya perbuatan tadi meliputi akan perkara-perkara yang melibatkan al-ghisya, penipuan. Laisa min man ghash laisa minna, kan disebut hadis Nabi, siapa yang menipu bukan di kalangan kami, kata baginda Nabi SAW. Wal khiyanah, dan terdapat padanya akan khianat, berlakunya khianah, tidak amanah dalam meriwayatkan sanad hadis. So kalau dia ambil daripada gurunya yang lemah, maka sebutlah dengan nama gurunya yang betul, yang jelas, supaya orang tahu gurunya itulah perawi yang lemah. Kenapa nak disorokkan dan disembunyikan hakikat sebenar sanad hadis tersebut? Maka kata para ulama, hukumnya adalah haram kerana terdapat padanya, terangkum padanya, atau meliputi perbuatan tadi, meliputi akan perbuatan yang ghish, menipu, dan juga khianat, tidak amanah dalam menyampaikan sanad hadis. Wala yuqbalu khabaruhu, maka tidaklah diterima akan khabar hadis perawi yang mudallis tadi, yang melakukan tadlis kerana tadlis syuyukh, kerana dia nak menyembunyikan gurunya yang dhaif dari segi riwayatan hadis. Yang kedua, kata syarih rahimahullahu taala, wa in kana li sighari sinnihi, kalaulah perawi mudallis itu gurunya itu adalah guru yang sighar sinni, gurunya guru yang umurnya lebih muda daripada dia. Perawi mudallis diambil riwayat daripada gurunya, yang gurunya ini lebih muda daripada perawi mudallis ini. Wa in kana li sighari sinnihi 'anil mudallis hatta syarakahu fil akhdhi anhu man huwa dunahu, sehinggalah disebabkan gurunya itu lebih muda daripada perawi yang mudallis ini, menyebabkan
syarakahu, ramai perawi-perawi berkongsi dalam mengambil riwayat daripada gurunya yang muda ini, yang lebih berusia, yang lebih muda usianya daripada perawi muda ini, maka ramai orang berkongsi. Yang ramai perawi hadis yang berkongsi ni pula dunahu, lapis yang lebih rendah daripada martabat perawi mudallis ini. Kan? Maka perawi mudallis ini dia ambil riwayat daripada gurunya yang lebih muda. Disebabkan gurunya itu lebih muda, ramailah perawi-perawi lain yang lebih rendah martabat kedudukannya, mungkin generasi lebih kemudian daripada generasi perawi mudallis ini, maka turut berkongsi mengambil riwayat daripada guru yang sama, yang guru yang lebih muda ini, maka menyebabkan dia pun tadliskan gurunya ni. Tak nak supaya orang lain tahu itu adalah gurunya yang sama berkongsi dengan perawi-perawi hadis yang lain yang lebih rendah martabatnya ataupun rendah dari sudut tabaqatnya, tabaqat yang terkemudian daripada perawi hadis mudallis ini. Maka dia pun membuat tadlis kerana nak menyembunyikan gurunya yang lebih muda daripada usia perawi mudallis itu. Maka kata para ulama, kata Syekh Hasan Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, fal karahah, maka hukumnya adalah makruh, wala yuqbal, dan tidak diterima. Kenapa? Li'annahu riwayatu majhulin, kerana perbuatan tadlis itu adalah seperti riwayatul majhul, seperti pengriwayatan hadis majhul, sebab dia menyembunyikan hakikat sebenar gurunya, maka didatangkan dengan nama ataupun sifat yang tak masyhur, menyebabkan dia menjadi majhul. Bahkan kata para ulama, dia disebut sebagai tadyi', maka dia mengabaikan al-marwi anhu, mengabaikan guru yang dia ambil riwayat daripada dia. Bahkan juga kata para ulama, tadyi' al-marwi, bahkan mengabaikan juga hadis itu sendiri. Kan? Maka dengan sebabkan dia menyembunyikan kebenaran tadi, maka dia seperti riwayatu majhul, melainkan illa idza urifa man rawa anhu, melainkan apabila diketahui siapakah yang mengambil riwayat daripada gurunya yang dia tadlis tadi, yang dia samarkan nama ataupun sifat gurunya tadi. Kalaulah diketahui ada anak murid lain daripada perawi yang mudallis tadi yang juga meriwayatkan daripada guru yang ditadliskan tadi, dari segi namanya ataupun sifatnya, maka bolehlah diriwayatkan daripadanya. Tapi kalau tak diketahui ada perawi-perawi lain yang turut mengambil riwayat daripada guru perawi mudallis yang ditadliskan hakikat sebenarnya tadi, maka ketika itu tidaklah diterima. Melainkan kalau diketahui ada perawi-perawi lain yang turut mengambil riwayat daripada guru perawi mudallis tadi. Jadi itulah perbahasan para ulama tentang hukum hadis mudallas bagi nau' tadlis asy-syuyukh. Bahkan juga ada para ulama menyebutkan ada juga di kalangan para perawi mudallis yang melakukan tadlis asy-syuyukh tadi kerana tujuannya adalah untuk mendatangkan waham, iham kasrati syuyukh, mendatangkan sangkaan yang tidak kuat kepada pendengar ataupun di kalangan orang lain bahawa dia ramai syekh. Asalnya dia tak ramai syekh, tapi dengan sebab dia tadlis asy-syuyukh, dia letakkan nama gurunya dengan nama yang tak ma'ruf, nama yang tak masyhur, seolah seperti dia ramai guru. Sedangkan dia riwayat daripada seorang syekh saja. Tapi bila dia buat tadlis asy-syuyukh, seolah dia seperti ramai guru. Juga berlaku sedemikian. Ini juga adalah suatu yang makruh, karahah, suatu yang tidak digalakkan. Tidak digalakkan, makruh ataupun karahah. Baik. Jadi rasanya setakat itu dulu perbahasan tentang hadis tadlis bagi nau' yang kedua, tadlis asy-syuyukh.
Dan juga nanti adanya bahagian yang ketiga yang tak disebutkan oleh syarih dan juga nazim, iaitu tadlis at-taswiyah yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ada lagi tadlis yang lain, tadlis taswiyah, tadlis al-bilad, tadlis al-qata', tadlis as-sukut, banyak lagi. Maka itu semua adalah kembali kepada dua nauk ini, itu tadlis al-isnad ataupun tadlis as-syuyukh. Nanti tadlis at-taswiyah ni kita akan bincangkan nanti pada marhalah yang seterusnya lah, insya-Allah. Ataupun tadlis taswiyah ni kalau secara ringkasnya, iaitu tadlis ataupun gambarannya ialah bagaimana, iaitu seorang perawi meriwayatkan suatu hadis daripada seorang syekh yang siqah. Jadi perawi hadis ini, perawi hadis dia riwayatkan daripada seorang gurunya, syekh yang siqah, tapi gurunya yang siqah ini riwayat daripada perawi yang dhaif. Yang perawi dhaif ini ambil daripada yang siqah. Jadi perawi mengambil daripada gurunya yang siqah, guru yang siqah ambil daripada perawi yang dhaif, perawi yang dhaif riwayat daripada perawi yang siqah. Jadi mudallis ini, maka dia datang, maka dia bila dengar daripada gurunya yang siqah, kemudian dia menggugurkan guru kepada gurunya yang dhaif tadi, maka dia gugurkan guru pada gurunya yang dhaif tadi, maka jadilah guru sanad ini semuanya siqah. Dia ambil daripada gurunya yang siqah, digugurkan perawi yang dhaif tadi, maka guru perawi yang dhaif tadi ambil daripada perawi yang siqah, maka jadilah silsilah sanad ini, rantaian sanad ini, rantaian sanad yang siqah, kan, maka menjadi taswiyah, menjadi sama dari segi pengriwayatan sanad hadis tersebut. Maka di sinilah berlakunya tadlis at-taswiyah. Yang ini merupakan paling teruklah, merupakan jenis yang paling asyar, yang paling teruk dalam tadlis, sebab dia mengubah jalan pengriwayatan tadi yang sepatutnya ada perawi yang dhaif dalam sanad tadi, lalu digugurkan, menyebabkan jadi kesemua sanad tadi menjadi seolah-olah seperti thiqah, riwayat daripada perawi yang thiqat. Ini satu yang sangat lagi dahsyat lah kalau berlakunya tadlis at-taswiyah. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan dengan itu tadi kita mengetahui tentang tadlis al-isnad, tadlis al-syuyukh, maka ia mengajar kita, para ulama hadis mengajar kita untuk bersifat amanah, amanah dalam pengriwayatan, amanah dalam kita nak menyatakan sesuatu tanpa disorokkan, disembunyikan hakikat yang sebenar. Amanah dalam apa jua, dalam percakapan kita, dalam tindakan kita, dalam memegang suatu amanah, kita juga berlaku jujur dalam melaksanakan suatu perintah dan tidak membuat kesamaran dalam ucapan kita ataupun dalam tindakan dan dalam perbuatan kita. Jadi mudah-mudahan itulah sedikit boleh kita ambil daripada perbahasan tadlis yang kedua ni, tadlis syuyukh, dan telah selesai kita perbahasan tentang hadis mudallas, dan insya-Allah akan datang kita masuk kepada hadis asyadz. Hadis asyadz iaitu nazam ataupun bait, wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadzu, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi naktafi bihadza, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Sama-sama kita tangguh dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita dan mudah-mudahan dapat kita sambung lagi pada majlis yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tangguhkan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.